And good morning everyone. I hope that everyone are in a pink of health today. Okay, so before we start, saya nak minta siapa insan betul hari ni? Okay, saya nak minta Muhammad Firdaus untuk bacakan doa. Buka kamera sekali boleh? Ada tak Muhammad Firdaus? Ada madam. Okay, buka kamera baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, alright. Okay, thank you Firdaus. Okay, so untuk hari ni kita akan discuss topik 12. So kita tinggal lagi 4 topik sahaja yang kita cover untuk SEM 1 ni. So 12, 13, 14 dan 15. Okay, so untuk pengetahuan korang, topik 12 ni tak masuk UPS 3 lah. Okay, so jadinya untuk cuti di bawah Bali ni korang boleh start lah revision untuk topik 9, 10 dan 11. So preparation untuk UPS yang ketiga. Okay, dalam fluid mechanics ni seperti yang saya dah mention before this, topik ni hanya di cover oleh pelajar engineering saja. So jadinya kalau korang nak minta nota ataupun soalan tambahan, korang hanya boleh reach kawan-kawan korang yang berada di Kolej Kejuruteraan sahaja, sama ada di Kedah ataupun di Pahang, kejuruteraan Pahang, kejuruteraan Kedah. So matric science memang diorang tak belajar. Okay, sebab dah dikeluarkan daripada silibus matric science. Okay, kalau kita tengok dekat sini, gambar yang pertama ni, siapa tahu kat mana gambar yang pertama ni? Gunung Kinabalu. Ada sesiapa ke dah sampai Gunung Kinabalu? Cuba angkat tangan sikit. Siapa dah pernah sampai ke puncak Kinabalu? Ada ke? Belum lagi, tak ada lah ya. Okay. So siapa yang suka hiking tu bolehlah kumpul duit. Tak silap saya dalam 5-600 jugalah. Include 5-600 tu untuk yang trip hiking Kinabalu sahaja. So dah include lah makan, lepas tu dia punya tour guide semua tu. Bolehlah kumpul duit training untuk naik Gunung Kinabalu. Okay, dan selalunya dia akan sampai puncak adalah early in the morning. Selalunya dia akan buat macam tu lah. So sebab tu korang akan tidur dekat sana, dekat atas satu malam. Okay, and then so dekat atas ni berapa altitude dia? Maksudnya bukan altitude, maksudnya berapa suhu dia? Yang saya tahu rendah je, tapi tak tahu. Suhu dia lebih rendah lah. Suhu dia lebih rendah. What happened to the pressure? Tekanan? Tekanan lebih tinggi. Okay, so bila kita ada kat atas ni tekanan lebih tinggi. So sebab tu bila kita macam tu, kalau korang pergi Cameron ke Genting ke, bila korang naik kereta, naik atas, tiba-tiba korang rasa telinga korang macam berdengung, betul? So maksudnya berlaku perubahan pressure. Sama juga kalau korang naik flight, tiba-tiba naik, so dia macam berdengung juga sebab korang berada mungkin 30,000 kaki di atas paras laut. So that's why pressure tu dah semakin tinggi. Okay, gambar yang kedua ni, gambar apa ni? Kapal. Okay. Kapal perang. Kapal perang. Kapal Malaysia ada kapal perang ke? Ada. Malaysia. Okay, alright. So ni Maritim Malaysia punya kapal lah. So apa konsep kapal ni dekat laut? Kita nak tekankan konsep apa pada kapal ni? Roger H. Roger H. Konsep, saya tak tahu equation. Saya nak konsep. Konsep apa yang kita tekankan pada pada kapal ni? Buoyancy. Buoyancy. Archimedes be simple. Okay, maksudnya korang dah ada insight lah. Korang dah belajar juga kan waktu sekolah sebenarnya. Sama juga macam korang berenang. Okay, siapa kat sini boleh berenang? Cuba kat tangan sikit. Oh, pandai. Okay, lagi-lagi? Seorang je? Mirul Hakimi je? Oh, ramai boleh berenang. Oh, ni mesti free-free ni pergi sungai, pergi laut, pergi berenang, praktis, terjun. Kalau kat apa ni, dekat air terjun tu lari, push, masuk air terjun kan. Okay, saya punya side effect kan. Okay, so
Okay, terima kasih. Okay, so yang tak boleh berenang tu sebenarnya bukan tak boleh berenang. Tapi mungkin pertama awak tak confident dengan air. Betul tak? Takut air tu tenggelam korang, makan korang kan. Sebenarnya korang bila masuk air korang kena relax je. Bila korang masuk relax automatik korang akan terapung. Memang korang tak akan tenggelam. Tapi dengan syarat korang kena tenang setenang-tenang-tenangnya barulah korang akan terapung. Okay. So lagi tinggi korang, lagi besar korang punya mass of the body, lagi senang sebenarnya korang nak terapung lah. Okay, itu konsep dia lah sebenarnya. Okay, yang ketiga ni gambar apa? Madu. Madu. Kenapa kita nak cerita madu? Madu ni ada konsep keapungan ke? Density ada lagi tinggi. Yes, okay. Betul. Kita nak cerita pasal density dia. Sebabnya buoyancy pun dia ada kaitan dengan density. Okay, cumanya bila kita cerita madu ni, kita nak cerita pasal dia punya kelikatan ataupun viscosity lah. Sama lah macam susu pekat kan. Susu pekat pun dia pekat, so viscosity dia besar lah sebab dia likat macam tu. Kalau macam korang punya sanitizer macam light, cair saja, so viscosity dia tak berapa ada lah. So nanti kita tengoklah apa yang kita akan discuss dalam viscosity ni. Okay, so untuk topik 12 kita akan pecahkan kepada 4 subtopik. So yang pertama we're going to discuss about hydrostatic pressure. So dalam hydrostatic pressure ni kita akan discuss ada 3 jenis pressure: atmospheric, gauge pressure and absolute pressure. Okay, and then we're going to discuss about buoyancy. Okay, tadi saya dengar ada orang cakap pasal Archimedes. Yes, you are correct. We're going to discuss about apa idea daripada Archimedes tu. Okay, dan macam mana kita nak apply in our daily life lah. Okay, and then 12.3, we are talking about fluid dynamics. So, ada 2 dekat sini, dia 3. Continuity and Bernoulli's equation. Ada 2 konsep yang dia relatable. Okay, so yang ini sebenarnya dia more on energy. Macam mana energy flow dalam piping, okay, dalam sama ada dekat udara, so macam mana fluid tu moving, pergerakannya macam mana lah. Okay, and then last kali we're gonna discuss about viscosity. Okay, so dalam viscosity ni ada 2 perkara kita akan bincang berkenaan dengan Stokes force ataupun dia di bawah Stokes law, dan kita akan ada terminal velocity. So apa yang dimaksudkan dengan terminal velocity? Okay, kita tengok dulu yang pertama berkenaan dengan hydrostatic pressure. Okay, sorry. Okay, hydrostatic pressure. Okay, tadi kita pecahkan dia kepada 3 lah. Okay, so hydrostatic pressure ni nama lain dia adalah gauge pressure. Yang ni yang Ilham kata tadi, rho GH. Okay, maksudnya hydrostatic pressure ni dia bergantung pada apa kalau kita tengok dalam equation ni? Kedalaman ataupun height. Okay, sama ada kedalaman di bawah paras air, bawah paras laut lah selalunya. Kalau kalau contoh naik kapal terbang, we are above 50,000 above the sea level. So maksudnya kita consider height kita daripada atas paras laut. Okay, kalau objek tu tenggelam, so kita akan consider height objek tu daripada surface of the water kepada kedalaman objek tu tersebut. So dia boleh jadi 2, sama ada belah atas ataupun belah bawah lah. Okay, what happen? Okay, raw ni apa raw? Ini raw tau, ini bukan apa? Density. Ini bukan cubaan kita dah. Okay, ini bukan pressure lah, ini adalah density. Okay, apa formula density? Mass over volume. Okay, so kita tahu density adalah mass over dengan volume. So ini adalah mass of the object lah. Okay, ini adalah volume. Okay, alright. Kalau kita tengok dekat sini, okay, rho GH, H ni adalah kedalaman objek dalam contoh ni dalam air lah kan. Okay, so maksudnya density ni dia refer kepada density apa? Density objek ataupun density kita tak panggil air dah sekarang. Kita akan panggil fluid. Okay, fluid maksudnya cecair. Okay, okay, alright. So ini adalah density fluid lah. Okay, so density fluid.
Alright. So mass fluid ini adalah volume of object in fluid. Okey, maksudnya kalau contoh objek tu tenggelam sepenuhnya dalam air, so maksudnya volume dia adalah volume objek lah. Okay, tapi kalau objek tu dia tak tenggelam sepenuhnya dalam air, kita kena tengok berapa peratus volume of objek yang tenggelam dalam air sahaja. Okay, kita tak consider dalam fluid lah. So kita tak consider density yang volume yang tak tenggelam tu. Okay, and then P atmospheric, okay, ini adalah constant. Okay, tak silap saya ni salah ni, patutnya 10 kuasa 3. Okay, so 101.3 darab 10 kuasa 3 Pascal. Okay, ni korang betulkan lah dalam korang punya lecture notes. Okay, and then hasil tambah atmospheric dan hydrostatic pressure, barulah kita akan dapat yang kita panggilkan dia sebagai absolute pressure. Okay, absolute tu maksudnya total pressure yang bertindak terhadap sesuatu objek bila mana dia berada pada ketinggian, beberapa ketinggian lah macam tu. Okay, so boleh faham So boleh differentiate 3 jenis pressure? Boleh. Okay, so hasil tambah atmospheric dan hydrostatic pressure, kita akan dapat absolute pressure. Okay, alright. So kita tengok dekat sini, kita nak apa kita kata kita nak study lah okay, different object. So macam mana dia punya buoyant force dia dan dia punya weight lah. Okay, kalau kita kata principle of Archimedes, okay, apa cerita Archimedes ni yang dia sampai jumpa ceritanya pasal buoyancy? Apa yang Archimedes buat sebenarnya? Timbang berat. Dia apa? Dia timbang berat? Dia masukkan satu barang dalam air, lepas tu dia punya air yang tersisa itulah volume. Oh, nice. Okay, adakah itu permulaannya? Yang dia mandi tu ke dah rasanya? Dia mandi dalam tak mandi je. Dia mandi, dia masuk dalam bathtub kan. Dia masuk dalam bathtub, tiba-tiba air tu melimpah keluar. Kan, betul tak? So dia kata macam, kenapa air ni melimpah keluar? Adakah air yang melimpah keluar ni sama dengan berat weight dia yang masuk dekat dalam air? So dia pun buat eksperimen guna dia punya apa? Guna dia punya crown. So dia masukkanlah air tu dalam crown. So bila dia masuk air dalam crown, height dalam fluid tu pun dia bertambah. So kat situlah dia dapat idea berkenaan dengan buoyant force lah. So konsep buoyant force ialah okay, kalau kita tengok dekat sini contohlah okay, buoyant force ni FB lah. Okay, direction dia mesti sentiasa upward. Okay, dan weight mesti sentiasa downward. Okay, so maksudnya bila kita dah ada dalam air, contoh kita tengok dekat sini kan. Okay, ni sepatutnya dia tu balik lah. Okay, contoh kita ada cork. Cork ni ialah apa cork? Macam kabus gitulah kan. Okay, so dia, kalau kita tengok dia sifat keapungannya sangat tinggi. So dia yang masuk dalam air ni sikit sahaja. So dia kata dia adalah positively buoyant force lah. So kalau kita tengok sebenarnya kat sini dia punya F buoyant, ke bawah adalah dia punya weight. So untuk konsep buoyant ni kita kena buat dia punya FBD. Okay, so kita kena lukislah FBD yang terlibat hanyalah buoyant force dan weight saja. Okay, so kena lukislah dia punya direction dia. Okay, and then wood tenggelam tak? Tak. Dia terapung lah kan? Okay, dia terapung, so maksudnya kat sini dia punya air buoyant, kat sini pun dia punya weight lah. Okay, kalau tengok iron, dia dia tenggelam, sungguh lah. Okay, kalau kita tengok watermelon dia macam tengah-tengah, dia tenggelam, just immerse kita kata. Okay, dalam konsep yang ni kita boleh kata dia just immerse. Okay, so maksudnya weight dia membolehkan dia just immerse, just nicely immerse dalam
dalam air. Okay, alright. So kita boleh kata dekat sini buoyant force adalah sama dengan weight lah. Okay, buoyant force ni selalunya, okay, buoyant force ni bila objek in fluid. Okay, weight ni weight objek lah. Okay, kita tengok. So ni yang Archimedes principle kata. Okay, so yang ni saya kata tadilah. So magnitude buoyant always equal to the weight of the volume of fluid displaced. Okay, so berapa banyak fluid displaced, itulah weight of the objek yang tenggelam dalam fluid. So yang ni saya kata tadi, nampak tak? Density fluid, bila awak tenggelam, density tu awak mesti ambil density fluid, dan volume ni adalah volume fluid. Volume objek dalam fluid. Nampak volume displaced in fluid. Okay, so maksudnya kalau contoh kapal ni dia dalam air dia separuh je, kan? Okay, so maksudnya volume dalam fluid adalah half volume kapal. Sebab kita hanya consider volume in fluid. Okay, ada ataupun since kita kata buoyant force sama dengan weight. Betul tak? So jadinya weight ni bila kita kembangkan dia akan jadi mg lah. Okay, cumanya kalau kita perasan dekat sini dia adalah mass in fluid. Okay, mass in fluid maksudnya mass of object dalam air. Okay, atau kalau kita tengok balik formula density, okay, kita tahu density adalah equal to mass over volume, kan? So bila kita kata mass, bila kita kata mass sebenarnya adalah equal to density darabkan dengan volume. So density darab volume adalah sama dengan mass. So sebab tu kita boleh dapat another formula. So ada dua formula lah yang kita boleh guna. Faham? Okay, kena faham tau. Kena faham density apa? Density objek ke density fluid? Mass objek ke mass fluid? Volume objek ke volume fluid? So kita kena identify yang tu. Yang tu kena faham dulu Okay, next. Okay, nanti kita tengok soalan kalau sempat macam mana kita nak apply buoyant force ni. So ni settle lah untuk Archimedes. Okay, untuk 12.3 berkenaan dengan fluid dynamics. Okay, so pertama sekali kita akan illustrate fluid flow. Macam mana pergerakan fluid. So ada dua different type of fluid flow. Okay, yang pertama adalah streamline or laminar flow. Maksudnya dia straight je. Bila korang buka air tu akan turun. Laju pula. So bila korang buka air tu akan turun straight je. Okay, maksudnya dia tak burst lah. Okay, ataupun dia mungkin dia pipe tu sambungkan dengan getah pipe, kan. Okay, atau bila kita sambung getah pipe kan dia akan macam air tu akan turun straight je macam tu. Ataupun ada jenis, kalau contoh korang pergi masjid ke apa kan, memang ada jumpa pipe tu yang bila korang buka memang dia tajam je dia punya flow dia. Okay, yang tu kita kategoriskan sebagai streamline or laminar flow. Okay, and then yang kedua kita ada turbulent flow. Okay, turbulent ni maksudnya dia bersepar lah, dia burst maksudnya disperse, maksudnya dia tak ada direction yang straight. Biasanya kalau kat asrama lelaki selalunya banyak lah turbulent ni. Faham ke? Itu tebuan medium. Apa dia? Itu apa? Tebuan medium. Tebuan? Turbulent kan, macam bersepar-separ macam tu kan. Okey, yang macam berasak-rasak bersepar-separ tu turbulent lah tu macam tu. Okey, tu kita panggil dia turbulent flow. Okey, so kita kena identify lah. Kita identify dulu macam mana pergerakan fluid flow. Okey, tapi bila kita discuss untuk continuity and bernulis, kita akan fokus hanya kepada streamline ataupun laminar flow saja. Maksudnya pergerakan yang straight, pergerakan yang smooth. Okay, kalau tengok dekat sini dia kata never cross and close together in fluid velocity. Tapi kalau turbulent dia punya pattern is continuously change. Maksudnya dia bersepar macam tu. Okay, so macam mana apa yang kita nak discuss berkenaan continuity. Okay, before that, okay, sebenarnya benda ni korang dah biasa dah buat.
Okey, siapa selalu tolong kalau kat rumah lah. Siapa rajin tolong mak dia siram pokok bunga? Cuba angkat tangan sikit. Nak tengok sikit siapa calon menantu ni suka tolong mak siram pokok bunga ni. Oh, laju angkat tangan calon-calon ni bolehlah ni calon rajin-rajin ni tolong mak-mak ni kan. Okay, so kalau korang siram pokok bunga, korang guna apa? Kita panggil tu yang korang guna gayung je ke? Ataupun korang guna getah paip? Okay, kalau korang guna getah paip, apa yang usually-nya korang akan buat kalau contoh korang nak reach pokok yang jauh? Korang buat apa? Muncung dia tadi. Yes. Muncung itu kecil kan? Korang macam picit kat hujung dia kan, betul tak? Okay. Bila korang picit kat hujung dia, sebenarnya apa yang korang ubah? Pressure. Dia punya luas. Yes, betul. Luas, bukan pressure. Pressure dia sebenarnya kalau ikutkan dia akan jadi sama je. Kalau dia straight, dia pressure dia sama je sebenarnya. Okay. Yang kita ubah adalah dia punya luas, betul tak? So, kalau korang perasan, bila korang punya luas tu semakin kecil, so air tu akan jadi lagi jauh pergi tu. Betul tak? Lagi jauh lah. So, maksudnya velocity of fluid tu dia bertambah bila permukaan luas tu dia berkurang. Okay. So itu sebenarnya konsep continuity. So korang dah buat dah sebenarnya, cuma korang tak tahu. Oh, itu konsep continuity rupanya. So nanti balik bila cerita kat mak. Oh, mak sebenarnya nama konsep ni adalah continuity. Sebab tu bila mak jirus pokok, mak kena tutup yang depan tu sikit sebab luas dia berkurang. Barulah air dia laju. Kan nampak macam bijak itu. Barulah mak macam, oh bagusnya pergi matrik, dah pandai dah anak aku. Kan? Okay. Boleh. Okay. Kalau kita tengok konsep continuity, okay, dia mesti ada yang masuk dan yang keluar. Okay. Contohnya dekat dalam ni, okay. So kat sini kita kata, kita tengok anak panah maksudnya kat sini adalah yang kawasan yang masuk. So ini adalah out lah. Okay. Sini in, sini adalah out. Okay. Untuk in dan out, dia tak semestinya specifically yang in ni kecil, yang out ni besar. Ni hanyalah gambaran sahaja. Dia boleh je terbalik. Maksudnya dia boleh je in besar, out kecil. Macam kes korang siram pokok bunga tu lah. So kita nak tengok kat sini sebenarnya kita nak tengok perbandingan antara area. So area ni adalah cross sectional area of permukaan luas yang kat mana dia nak masuk dengan permukaan luas kat mana yang dia nak keluar lah. Okay. So bila kita ingat dekat sini, area darabkan dengan velocity. So ni adalah area. Okay, cross section area. Sorry, saya betulkan. Okay, ini adalah velocity of fluid. Okay, dia akan sama dengan flow rate. Flow rate ni maksudnya apa? Okay, maksudnya rate untuk fluid ni bergerak di dalam piping ni sebenarnya dia adalah sama. Okay, maksudnya flow rate ni daripada sini sampai ke sini, flow rate dia kan. Okay, flow rate dia sama sebenarnya. Okay, tapi yang membuatkan dia berbeza adalah, maksudnya kita kata dekat sini A1, V1, saya suka warna lain ni. Okay. So kat sini kan sebab kita ada dua, ini kat sini kita kata in satu, out dua kan. So bila kita kata equal maksudnya A1 V1, area 1, velocity 1 sama dengan A2 velocity 2 in any case. Okay. Ini yang kita panggil dia sebagai flow rate. Dan unit dia mesti meter kubik per second. Kenapa dapat meter kubik? Sebab kita punya area, apa unit dia? Apa unit untuk area? Meter square. Okay, meter square. Apa unit untuk velocity? Second. Meter second gitu satu.
Meter per second. Yes, meter per second. So bila kita darabkan, kita buat dimension analysis, unit analysis, so dapatlah unit ni, meter cubic per second. Okay, so ini adalah flow rate. Maksudnya berapa volume of fluid yang flow per second. So kita perasan ini dapat meter cubic ni sama dengan volume, betul tak? Okay, so volume per time. So kita dapatlah, tapi ni adalah volume of fluid bukan volume of object. Okay, so ini berkenaan dengan continuity. Okay, so bila kita dah faham flow rate, macam mana fluid bergerak dalam piping ataupun dalam kita kata mengikut flow dia lah. So tadi kita kata dia bergerak dalam streamline saja. So kita boleh relatekan juga dengan bernulis equation. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, bernulis equation, kita ada dua piping, betul tak? Tapi kalau kita tengok dekat sini, kita punya height kita berbeza. Okay, maksudnya dekat sini kita ada height 1, kat sini kita ada height 2. So height 2 is greater than height 1 lah. Okay, sama juga, macam ini kita adalah pressure water, okay, plus dengan half, okay, density fluid, okay. So ini adalah kalau dia masuk kan, yang masuk, so ni adalah velocity yang pertama, okay, plus dengan density fluid, acceleration due to gravity G dengan H1, okay, equal to P2 plus dengan half density fluid velocity squared, velocity dekat position yang kedua kuasa 2 plus dengan density fluid acceleration to gravity dengan height yang kedua. Okay, so ini equal. Sebab tu dia kata kat sini constant. Yang ni pun dia kata kat sini AV equal to constant. Okay. Alright, ini kalau contohnya dia berbeza height. Kan? Sebab kita kata tadi height 1 at 2 is greater than height 1. Okay. Tapi untuk case height dia sama. Maksudnya macam contoh dalam case yang ni kan. Okay. Kalau tengok dekat sini sebenarnya dia okay, dia selari. Okay. Bila dia selari maksudnya height 1 equal to height yang kedua. So jadinya dia hanya ada pressure dan half ada rho V1 squared equal to pressure 2 plus half rho F volume X2 squared. Sebab height dia sama. Maksudnya kat sini dia berada pada ketinggian yang setara. Okey, masalah pula tulisan saya. Okey, dia berada pada ketinggian yang setara lah. Macam kalau korang isi air dalam botol, okey, kalau contoh dalam botol kicap kan, bila korang baring kan, ni kan macam gambar botol kicap macam tu kan, dia atas tu moncong panjang kan. Okey, so height dia kita kata setara. Okey, dia samalah height dia. So kita anggap perbezaan tu akan jadi kosong. Okey, so ada dua dekat sini continuity dengan bernulis. Nanti kalau sempat kita tengok equation apa yang soalan apa yang kita boleh bincangkan lah. Okay, next kita nak bincang berkenaan dengan viscosity. Okay, viscosity ni bahasa lebih mudahnya kita kata kelikatan. Okay, kat sini ada kita tengok apa kita nak kata gambaran lah perbezaan kelikatan of liquid or fluid. Okay, kita tengok kat sini gas H2O paling rendah, dia punya viscosity dia. Okay, paling likat adalah toothpaste yang korang gosok gigi hari-hari tu. So kelikatan dia adalah 300 cp. Okay, 300 cp lah. Okay, biasanya paste ni kelikatan dia tinggi lah. Okay, kalau tengok honey dia berada macam lebih kurang light di macam tengah-tengah sini. Maple syrup, glycerin, macam minyak pun yes juga dia ada viscosity dia. Okay.
So contohnya viscosity ni apa? Dia adalah internal friction. Okay, maksudnya bila sesuatu fluid tu dia ada kelikatan, bila mana ada objek bergerak dalam fluid yang ada viscosity, maka secara automatiknya dia akan menghasilkan friction. Okay, so friction tu yang kita panggilkan dia sebagai Stokes force lah. Okay, dan dia bergantung kepada temperature. Maksudnya lebih tinggi temperature boleh berubah lauk punya viscosity tu, mungkin sebab panas kan apa kan, macam coklat pun. Okay, alright. So bila kita tengok dekat sini okay, sekarang ni kita ada satu objek. Okay, ni gambaran dia. Okay, objek ni jatuh dalam fluid. Okay, bila dia jatuh, okay, so pertama sekali dia jatuh dalam fluid. Konsep yang pertama, bila objek jatuh dalam fluid, dia akan experience apa? Buoyant force. Okay, mesti ada buoyant force. Okay, and then yang kedua, dia mesti ada weight yang kedua. Tapi bila mana objek tu jatuh bergerak dalam viscous fluid, so secara automatiknya akan berlakunya friction antara objek dan fluid yang ada viscosity, dan force tersebut, internal friction tersebut kita namakan dia sebagai Stokes force. Okay, ataupun Stokes law lah. Kenapa nama dia Stokes? Sebab yang jumpa tu nama dia Stokes lah. Okay, so macam tiba-tiba Aiman jumpa teori, so cakap lah Aiman's law, macam tu lah. So saintis ni dia suka guna nama dia untuk dia namakan teori apa yang dia jumpa. Okay, so kalau kita tengok dekat sini dalam equation ni, inilah Stokes force kita. Okay, ini adalah constant, 6 pi ni constant. Okay, ni nama dia adalah eta. Nama simbol ni adalah eta. Okay, eta ni merujuk kepada coefficient of viscosity. Maksudnya coefficient ni dia bergantung kepada liquid apa yang awak ada. So kalau liquid awak berbeza, coefficient awak pun berubah lah. Okay, ini adalah radius of object lah. Okay, di sini kita radius of sphere. Okay, ini adalah speed of sphere. Okay, velocity of sphere tersebut lah, ataupun terminal velocity kita kata. Okay, kenapa kita ada terminal velocity? Okay, so konsepnya macam ni. Bila objek dia jatuh dalam viscous fluid, dia akan berlakunya resistant. Okay, bila berlakunya resistant, awak punya objek akan menjadi semakin laju ke semakin perlahan? Perlahan. Awak akan jadi semakin perlahan lah. Okay, so konsep dia adalah bila dia drop dalam viscous fluid, pertamanya dia akan increase the velocity. Nampak tak dia increase? Okay, dia sebenarnya di increasing the velocity lah. Increasing ke decreasing ni kalau kita tengok slope dia? Increase. Yes, ni adalah M1, ini adalah M yang kedua. So M1 is greater than M2. So sebenarnya objek awak adalah decreasing. So dia adalah deceleration. Decelerate lah. Decelerate. Okay. So bila objek dia decelerate dalam viscous liquid, sampailah dia reach satu velocity ni yang kita panggil dia sebagai terminal velocity. Maksudnya bila dia dah reach terminal velocity, dia still akan bergerak, tapi dia akan bergerak secara konsisten. So at this moment, acceleration kita akan jadi kosong. So bila jadi kosong, bila acceleration kita kosong, maksudnya total force akan jadi kosong lah. Sebab tu dekat sini. Okay, terminal velocity is the maximum velocity in a viscous fluid when the resultant force is equal to 0. Kenapa resultant force equal to 0? Sebab bila dia dah velocity kita constant, acceleration pun 0, so total force pun akan jadi kosong. So bila total force akan jadi kosong, jadinya from here kita kata F buoyant, okay, plus dengan F Stokes force akan equal to mg. Okay, ataupun equal to dia punya weight lah. So yang ni kita kena tahulah macam mana kita nak terbitkan. Okay, so untuk terminal velocity ni, selain daripada equation yang tadi tu, kita akan ada specific
another equation. Okay, ni adalah density siapa? Ni adalah density untuk sphere. Okay, ataupun density object lah. Ini adalah density fluid. Okay, eta ni, eta siapa? Ni adalah coefficient of fluid. Okay, 2gr squared ni, 2gr ni constant lah. Okay, r squared ni adalah radius untuk sphere tu tadi lah. Okay, so ini yang kita cerita berkenaan dengan terminal velocity. So kena faham lah kenapa berlakunya terminal velocity? Sebab berlakunya internal friction. Dia menghasilkan Stokes force. Okay, so bila terhasil Stokes force, acceleration akan jadi kosong. So resultant force awak pun akan jadi kosong bila objek moving in a viscous liquid. So tu dia punya teori dia sebenarnya. So saya dah ringkaskan, saya dah cerita lah dekat korang sebenarnya apa yang berlaku. Okay. Alright, tengok dah habis. So itu saja. Dah ringkas kan? Madam, Ha. dalam terminal velocity formula kan ada radius. Radius of sphere. So maksudnya semua jenis objek yang dimasuk yang dalam soalan nanti akan jadi sphere je lah. Ada Betul. Betul. Maksudnya kita anggap dia sebagai sphere lah. Macam tu. Teorinya dia akan jadi sphere lah. Okay. Alright. Sempat tak kita nak tengok satu soalan. Okay. Ini saya nak tekankan. Okay, walaupun nampak dia macam mudah, tapi perkara pertama korang mesti kena lukis FBD lah. Terutamanya untuk buoyant force ni tadi. Okay, sekejap. Kita buat recap sikit Sekejap saya share slide. Okey. Untuk topik 12. Okey. So yang pertama tadi kita dah bincang berkenaan dengan hydrostatic pressure. Hydrostatic pressure dia bergantung kepada apa? Dia bergantung kepada apa? Tak sampai sejam ni. Height. Dia bergantung kepada height. Okay. So kena ingat dia depends on height. Okay. Sama ada height atas air ataupun height bottom, bawah air. Ni water lah. So dia boleh jadi dalam dua keadaan. Okay, yang kedua kita bincang berkenaan dengan buoyant force. So buoyant force simbolnya adalah FB. So buoyant force direction dia ke mana tadi? Ke atas. Okay, Ke atas. direction dia ialah always upward. Sebab tu korang boleh terapung. Sebab buoyant force tu yang mengapungkan korang. Okay, dia always upward lah. So kita boleh kata buoyant force sama dengan mg. Mass in fluid. Okay, mesti guna mass in fluid. Bukan mass dalam objek. Kalau mass objek tak jadilah buoyant force. Dia jadi je lah weight. Buat apa nak sibuk-sibuk kira buoyant force. Kalau mass tu mass weight, mass objek yang betul tak? Okay. And then yang ketiga kita cerita pasal continuity dengan Bernoulli's. Okay, kita ada rate flow. Okay, rate flow equal to AV. Kalau kita tengok dekat sini sebenarnya A ni dia adalah inversely proportional to 1 over velocity. Maksudnya bila cross sectional kita bertambah, velocity kita berkurang. So sebab tu dalam case yang tadi tu, bila korang nak korang nak reach pokok yang jauh, korang kurangkan
dia punya cross section area dekat depan. So korang akan increase the velocity. So air tu, fluid tu akan jadi semakin laju. Okey, yang last sekali yang keempat baru kita cerita pasal viscosity. So yang ni tadi ada dua lah. Stokes force, yang ni pun sentiasa upward. Okey, maksudnya internal friction dia upward. Sebab bila objek dia bergerak ke bawah kan, movement ni kan. So friction dia opposite dengan direction, betul tak? Betul. Okey. So sebab tu kalau korang tanya kenapa Stokes force ni ke atas medium? Namanya dah friction. Namanya pun friction, betul. So bila friction, direction dia opposite to the direction of motion. So bila objek jatuh ke bawah, friction ke mana? Friction ke atas. So sebab tu ada Stokes force, ada buoyant force dan ada weight. Tu je lah. Settle dan last kali barulah akan ada jumpa terminal velocity. So maksudnya kalau contoh jumpa soalan objek terapung dalam air, contoh macam ni. So perkara pertama yang korang kena lukis adalah FBD. So F buoyant dan P. Okay, mana-mana pun jumpa topik 12, jumpa je objek. Kalau selalunya dia akan bagi ayat, orang illustrate. Okay, illustrate in terms of FBD dan kena label lah. Okay, mula korang nampak apa perkaitan yang korang nak settlekan sebenarnya, masalah apa yang korang cuba nak selesaikan. Okay, ada soalan lain tak? Madam, so nanti dalam soalan tu, kalau kita lukis FBD, Macam apa cara? kalau contohnya kita nak buat soalan tu, kan dia bagi gambar ada satu objek tu terapung dalam air. So maksudnya yang ke atas tu adalah force buoyant dengan Stokes force kan. Berasa sama ataupun Kalau objek tu dia terapung je, biasanya kita tak kait dengan viscosity lah. So dia hanya ada buoyant dengan weight saja. Tapi bila objek tu masuk, dia kalau kita nak tahu dia ada Stokes force, bila fluid kita viscous. dia akan bagi tu. Dia akan beritahu. Kalau fluid kita bukan viscous, maksudnya dia ada buoyant force je lah. Dia tak ada pun viscosity tu. Okay. Okay. Alright. Okay, ada lagi soalan? Tak salah saya ada tutor MOT1 lah kan. MOT1 dah sampai topik berapa? 14 Kita dah nak habis dah 15. Dah Mana nak ke 14. Dah masuk 14. Okay, sorry lah. Saya tak boleh lah nak kuliah, nak kejar korang punya tutor kan. Tapi saya yakin pensyarah korang dia akan explain dulu lah kan sebelum masuk tutor tu. So jadinya bila masuk kuliah tu macam like revision sajalah. Okay. Alright, so itu je untuk pagi ni. Siapa yang belum isikan attendance, okay, boleh isikan attendance form. So saya sharekan lagi sekali dekat dalam ruangan chat. Okay, so tolong isikan attendance form untuk hari ini. Okay, so saya rasa setakat tu saja. Nanti saya akan share link video lah untuk recording pagi ni untuk jadikan sebagai reference nanti korang nak buat soalan tutorial. So untuk yang tutor saya MOT3 dengan MOT4, so nanti lepas ada 2 jam tu boleh siapkanlah bincangkan tutorial 12 tu. Okay, dan nanti isi rancangan buat. Nanti saya bagi link. Okay, so tu saja. Kalau tak ada apa-apa, kita tamatkan dululah kuliah untuk pagi ni. So boleh bersurai. Terima kasih semua. Alright,